Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ustaz Halim dalam pelajaran khat. Khat untuk UPKK. Ustaz ingin sambungkan pelajaran khat yang Ustaz ajar sebelum ni berkaitan dengan huruf tunggal. Perbezaan huruf tunggal antara khat nasah, khat ruka'ah dan juga khat sulus. Okey. Hari ini Ustaz akan sambungkan bila kita tahu dia punya huruf tunggal, kita kena tahu juga huruf sambung, sebab huruf yang bersambung dengan tunggal amat berbeza. Jadi kita kena tahu juga. Jadi sebab tu Ustaz akan buat dia punya penyambungan dia sikit. Sambung pelajaran yang lepas. Sebelum tu Ustaz nak beritahu Ustaz ni bukan betul-betul orang yang pakar khat sebenarnya, tapi Ustaz ada kemahiran sikit. Tapi apa sekiranya ada yang Ustaz cakap ni ada yang pakar khat, tonton, harap kalau ada kesalahan bolehlah bagi tahu kat mana salah. Mungkin Ustaz boleh baiki lagi pelajaran Ustaz ini. Dan Ustaz akan kongsikan apa yang Ustaz tahu saja. Ustaz tahu. Mungkin ada salah di situ. Tapi sekurang-kurangnya apa yang Ustaz tahu ni boleh membantu murid-murid yang akan mengambil UPKK. Insya-Allah. Baik. Satu lagi Ustaz akan ucapkan terima kasih kepada subscribe Ustaz yang menonton dan subscribe. Yang mana yang belum lagi tu boleh tekan subscribe. Sama ada guru-guru, murid-murid atau siapa saja yang tengok. Baik. Hari ini Ustaz akan mulakan dengan huruf-huruf yang bersambung, itu daripada alif lah. Huruf nasah, khat nasah. Macam mana huruf alif, khat nasah bila ada huruf lain di depan dia yang sambung dengan dia. Okey. Alif untuk nasah, kalau kita tengok di bahagian akhir di atas ni, kita akan nampak dia menghala ke kanan ni. Kita akan nampak menghala ke kanan. Sama ada menghala ke kanan ataupun dia hanya tegak saja. Dia hanya tegak saja. Straight ke atas. Okey, itu untuk alif. Khat nasah. Kha ruka'ah dia pendek sikit daripada alif. Dan dia nampak tebal. Dia nampak tebal macam tu. Okey, dengan guna pen khat kita akan nampaklah. Kalau guna pen biasa tak nampaklah tebal dia. Okey, untuk sulus pula berbeza dengan khat nasah. Beza dia menghala ke kiri. Nampak? Di hujung dia menghala ke kiri, menghala ke sini, ke kiri. Nak panah dia ke sini. Beza sini dia menghala ke kanan. Kita akan nampak itu satu-satunya tempat yang berbeza yang kita boleh nampak dengan jelas. Okey, untuk huruf ba, ta, sa sama ya. Baik, untuk huruf ba dalam khat nasah dia panjang sikit, panjang berbanding dengan ruka'ah. Kita bezakan dengan ruka'ah. Ruka'ah pendek saja. Pendek sikit dan tebal. Okey, untuk khat sulus dia seolah-olah tak nampak dia punya penyambung ni, dia macam pergi terus. Dia macam terus pergi. Okey, itu khat sulus perbezaan dia. Ba, ta, sa sama ya. Huruf jim. Okey, Ustaz pergi ke huruf jim pula. Jim, ha, kha, ca, tiga huruf tu. Jim. Bila bersambung pada khat nasah, sama ada dia duduk di tengah ataupun duduk di hujung. Cara sambung ni ada dua cara. Satu, kita sambung daripada bawah. Ambil penyambung dulu daripada bawah dan ambil daripada atas untuk huruf jim. Kalau duduk di tengah, dia nak sambung lagi. Kalau duduk di hujung, sama juga. Duduk di hujung, terus menghala ke bawah. Dan ekor dia menghala ke kanan. Okey? Boleh nampak? Jim, ha, kha, ca. Cara yang kedua, dia penyambungan daripada atas. Ambil daripada atas. Okey, nampak? Dia datang daripada atas. Dan sama juga. Kalau dia nak sambung untuk huruf di hujung, datang daripada atas. Untuk kalau datang daripada bawah macam ni bentuk. Kalau daripada atas pun boleh juga. Boleh. Baik. Untuk ruka'ah dia hanya daripada atas saja. Jarang Ustaz temu daripada bawah ataupun tak ada. Kalau ada pun Ustaz tak pastilah, tapi yang Ustaz nampak rata-rata daripada atas saja. Okey. Cara dia tajam sini, tapi sebelah kalau kita tengok beza nasah dia ke kanan saja. Tajam. Nampak tajam dia tu. Tapi untuk
Untuk rekaah dia tumpul. Okey, nampak tak? Dia tumpul. Okey. Mungkin kurang cantik lah tulisan Ustaz, tapi Ustaz boleh cuma boleh bagi nampak sahaja. Kalau dia duduk di untuk rekaah huruf jambung di awal, itu yang nampak beza. Satu lagi. Bila duduk di awal, bentuk dia akan macam ni. Okey, dia akan bentuk dia macam ni. Berbeza dengan tunggal. Kalau kita lihat tunggal sebelum ni dia bulat saja. Ustaz dah bagi tahu bulat macam tu. Tapi bila dia sambung, dia akan nampak tajam di sini. Beza. Ini duduk depan. Kalau duduk di hujung macam ni. Kalau duduk di tengah, dia akan duduk atas lagi. Contohnya Ustaz buat 3 huruf jim, ha, kha terus. Jim. Kalau dia sambung dengan selain pada huruf jim. Tapi kalau dia sambung dengan jim juga, dia tak boleh buat bentuk macam ni. Dia akan buat bentuk macam tunggal. Macam ni. Okey. Terus jim, ha, kha. Nampak tak? Perbezaan. Ini tunggal. Bukan tunggal. Ini duduk di depan yang bersambung dengan huruf. Contohnya macam nak sambung huruf ba. Nak sambung dengan huruf ba. Bentuk dia macam ni. Jim dengan ba. Tapi nak sambung dengan huruf yang sama macam huruf jim juga, bentuk dia macam ni pula. Ini huruf ka. Okey? Boleh nampak perbezaan dia ya. Baik, untuk sulus dia nampak lebih kurang sama dengan khat nasah saja. Dia boleh sambung daripada bawah, boleh sambung di atas. Beza dia punya hujung ekor dia tu sikit yang Ustaz nampak kan. Dia punya ekor dia ni. Ini yang kita nampak perbezaan dia sikit. Yang lain tu hampir-hampir samalah. Ustaz nak buat bagi betul-betul tepat pun Ustaz kurang mahir ya. Ustaz bagi tahu lah. Okey, jim, ha, kha, dal dengan zal, ra dan zai. Okey, Ustaz sekaligus dal, zal, ra, zai. Sebab sikit saja perbezaan dia. Untuk nasah, okey, nasah. Dal ada huruf kat depan. Dal dan zal, ra. Okey, ekor dia ke kanan. Dal, zal, ra, zai. Dan boleh sambung ra berbentuk macam ni. Ada juga, ada juga. Untuk rikaah, kalau sambung dengan ra, kita ambil ra dulu sebab nak bagi nampak beza dengan dal. Bila sambung dengan ra, terus ke bawah. Ini bukan huruf ini penyambung. Huruf ra dekat sini saja. Ini huruf ra kat sini saja. Tapi nak sambung dengan dal, dia mesti daripada bawah naik ke atas dulu. Nampak ni atas ke bawah. Ni ra. Ini dal. Daripada bawah ke atas baru turun. Nampak perbezaan ra, dal. Dal dia tak boleh terus daripada bawah naik ke atas. Okey, daripada atas terus ke sini. Ini huruf dal. Kalau ra terus ke bawah. Boleh nampak perbezaan. Untuk sulus, okey, sulus sama ada dia bentuk macam ni ataupun bentuk huruf ra. Ataupun ekor dia terus panjang ke bawahnya tu. Ada juga ada yang naik ke atas, ada bentuk bawah. Atas kemahiran pakar-pakar khat, Ustaz tengok dia boleh nak dia ada sebenarnya ada kesenian dia tersendiri. Dia nak buat bagi bentuk macam mana. Dia boleh buat. Okey, itu sulus. Sulus sebenarnya dia huruf yang boleh menindih di antara satu sama lain. Dia boleh silang. Kalau dia boleh atas, kat sini pun dia boleh ambil balik ke atas. Dia boleh silang-silang huruf khat sulus ni. Memang seni dia kadang-kadang kita tengok pun tak boleh nak baca sebenarnya. Susah. Kecuali kita ada kemahiran dalam bahasa Arab, biasa dengan Al-Quran, kita akan dapat baca khat sulus. Okey. Sambung lagi khat. Huruf ra, zai, sin. Kita pergi ke sin, shin. Sin, shin. Sama sin, shin. Sad, dot sekaligus Okey. Huruf sin bila bersambung dakwat nak birah. Okey. 1, 2, 3. Okey, ni penyambung. Kalau dia sambung lagi 1, 2, pastikan 2 huruf ni pendek. 1, 2 kecil. Ini penyambung dia. Dan yang ketiga panjang. Baru 1, 2, 3.
Jangan 1, 2, 3. Tambah lagi sin. 1, 2, 3. Nampak? Sama semua. Itu maknanya salah. Huruf yang gigi yang ketiga ni kita panjangkan. Itu huruf sin. 1, 2, 3. Sebab apa kita panjang? Sebab yang hujung tengok. Gigi sin yang ketiga ni besar. Bila kita tegakkan dia akan jadi panjang lah. Sin, shin sama. Akan sambung dia. Panjangkan dia. Jangan 1, 2 pendek. Yang ketiga pun pendek juga. Pastikan. Yang ketiga kita panjangkan. Dan bilang. Selalunya orang jawab UPKK ni. Dia punya sin dia tak cukup gigi. Markah yang dipotong kebiasaannya. Sin salah satu tempat yang kena potong markah dalam ujian UPKK. Sebab apa? Sebab gigi sin tak cukup. Masa tulis kha tu. Padahal tiru je. Untuk soalan ujian kha ni tiru saja. Tapi dalam tiru tu pun terlepas pandang juga. Urus sin gigi 2 saja. 1 gigi tak ada. Lepas tu terus sin. Itu yang berlaku. Sebab apa Ustaz tahu? Sebab Ustaz salah seorang daripada penanda soalan UPKK. Ustaz dah bertahun-tahun tak ada soalan. Jadi banyak yang Ustaz nampak kesalahan yang berlaku. Salah satunya ini. Sin yang selalu salah. Dan nak potong pada tulisan cantik tak cantik itu susah. Ustaz terpaksa tengok pada ini. Kesalahan di segi gigi tak cukup. Titik tak cukup. Lebih titik. Titik salah tempat. Itu yang markah selalu potong pada pelajaran khat. Okey. Untuk khat rekaah, sin dia tanpa gigi. Panjangkan je. Panjang. Kalau nak sambung sin lagi, tambah panjang lagi. Baru sin dengan sin. Tapi kalau nak buat sin, ba, sin, kita kena buat macam ni. Sin, ambil huruf ba satu. Tapi jangan naik gigi sin macam ni. Jangan naik. Boleh faham? Jangan naik gigi. Kalau kita naik, seolah-olah betul-betul. Naik untuk sin. Maksud tak di awal. Okey, ya, kalau di tengah okeylah. Kalau di awal, contohnya kita tulis bismillah. Kita buat huruf ba. Ini ba, tiba-tiba kita nak buat sin. Okey, kita tambah sin macam ni. Ini salah sebenarnya. Bila kita tambah satu gigi di sini, seolah-olah kita tambah satu huruf lagi. Boleh letak ba, boleh letak ta dekat sini. Kalau kita nak sambung huruf ba ataupun dengan sin, kita akan tarik terus. Ba terus tarik panjang. Sini titik ba, yang panjang ni adalah sin. Okey. Baru mim. Nampak? Bismillah. Bismillah. Ba dengan sin tarik sekaligus panjang. Tapi kalau kita nak buat sin saja, dia akan mula dengan macam ni. Samillah contoh. Dalam bahasa Arab ada samillah, namakan Allah. Boleh. Tapi kalau nak letak huruf, terus naik pada atas. Okey, kita cuba. Bismillah. Okey, huruf sin. Shin pun sama. Kalau ba, tapi kalau duduk di tengah, kita kena buat gigi lah. Kalau tak buat gigi, dia akan jadi ba. Tak, kita akan panjangkan dia. Betul lah. Kita bila tambah gigi, kita akan panjangkan dia. Tambah gigi. Kalau tak tambah, jadi sin saja. Tambah gigi satu lagi. Kalau duduk di pangkal sahaja, okey. Ustaz keliru sikit tapi boleh faham itu. Baik. Kalau huruf shin di hujung, terus tarik dia punya penanda dia punya ekor dia di belakang. Itu saja. Kalau di tengah, kalau di pangkal, tambah je titik. Okey, shin untuk khat sulus. Khat sulus sama je. Gigi yang kedua panjang sikit pada yang pertama. Okey, itu saja. Khat sulus ni Ustaz kurang kemahiran dia berkaitan dengan kaedah-kaedah dia. Tapi kalau nak sambung, tapi lebih kurang pada macam khat nasah pula. Boleh lebih kurang khat nasah, dia punya gigi 1 dengan 2 ni kecil dan yang ketiga besar. 1, 2 kecil, yang ketiga terus besar. Okey, itu saja untuk sin. Sod lebih kurang. Tapi cara nak sambung huruf sod, sambung di bawah nasah. Khat nasah. Sod. Okey, dia sambung dia terus, dia tanpa berhenti, terus naik, terus
Oh, sorry. Nanti kita di khat nasah. Khat nasah macam biasa. Kalau kita huruf sambung, kita akan nampak ni. Nampak dia punya huruf di bawah dia ni. Kalau duduk di depan. Kalau dia sambung yang kedua, sama juga. Kita akan nampak. Tapi kalau dia tunggal, kita tak nampak. Sebab apa tak nampak? Tengok. Kenapa kita tak nampak? Sebab kalau sambung, dia punya penyambung terus, dia akan pergi. Dia akan pergi terus. Kita tak nampak ni. Tapi kalau ditunggal, kita tak akan nampak dia. Nampak tak? Dia dah tutup dengan huruf. Dengan tutup diri. Kita tak akan nampak pada khat nasah. Tapi kalau sambung, kita akan nampak huruf kalau disambung. Kalau tak sambung, kalau di hujung ni, kalau dia habis, kita tak akan nampak dia. Nampak tak? Dia tengah tutup dia punya pangkal permulaan ni. Ni ada macam echo sikit. Khat ruka'ah, dia cuma kita akan nampak sad, dan bila dia sambung, dia akan terus naik. Dia sambung terus naik. Kalau untuk dot terus naik, dan dia punya hujung dia tanpa titik. Hujung dia ada echo macam ni, bermaksud dia adalah titik. Okey, Ustaz akan guna pen biasa je sebab dawat dah kurang habis. Okey. Naik terus. Dan echo dia ini dot, ini sad. Nampak perbezaan dia? Okey. Khat sulus dia punya dia macam dia punya hujung ni dia macam bentuk dia kurang bulat berbanding dengan ni, berbanding dengan nasah. Itu yang Ustaz boleh kongsikan. Ustaz tak pasti ingat khat sulus ni. Tapi yang Ustaz nampak dia tak jauh beza dengan khat nasah itu je. Cara sambung ni pun lebih kurang macam khat nasah juga. Pergi ke ta. Ta, okey, untuk nasah bila sambung dia akan sambung daripada bawah. Dan bahagian atas ni dia ada macam huruf alif, macam huruf lam. Huruf alif tak ada, macam huruf lam. Dia ada atas tu. Okey, bila disambung macam ni, dan kalau sambung lagi pun terus kat bawah juga. Dia akan sambung kat bawah juga. Ta, za. Baik, untuk ruka'ah dia akan boleh sambung terus. Nampak? Dia boleh sambung terus. Tak ada bahasa sangat. Ta, kalau sambung dengan ta lagi terus naik. Okey, ta alif macam tu. Dia akan sambung terus. Dia terus naik. Contohnya huruf ba, ta. Terus itu huruf ta dalam khat nasah. Za pun sama letak titik saja jadi za. Untuk khat sulus, beza dia yang dengan khat nasah pada bahagian atas dia. Bahagian atas. Ini yang saya cakap sebelum ni Dia nampak bentuk tiga segi ni. Sulus. Yang tu yang Ustaz kongsikan kaitan dengan sulus sebelum ni Salah satu ni ada bentuk ni terus huruf khat sulus. Ta, za sama Ain. Okey, kita pergi ke ain. Ain. Untuk nasah ain. Ni kena pakai pen khat betul. Kalau pen biasa dia tak boleh nampak sangat. Okey. Ustaz akan buat ke sini dulu. Ain. Okey. Naik ke kiri, pusing ke kanan. Okey, ini kalau di tengah. Kalau di hujung terus ke bawah. Ikut dia ke kanan. Kalau kat depan macam biasalah, macam huruf nak sambung yang huruf tunggal tu, sambung terus. Apa yang Ustaz nak bagi tahu, Ustaz nak besarkan dia, nak zoomkan dia bagi nampak macam mana cara tulis dia. Itu huruf ain. Okey, satu dia ke kiri, ke kanan dia nampak sini tajam, sini tumpul. Itu nampak perbezaan. Tajam, tumpul. Tetapi yang pastinya di bahagian sini dia tak ada ruang. Dia tak ada ruang. Sebab tu dia akan nampak ni. Tapi kalau kita menggunakan pen khat, kalau kita buat bagi nampak ruang ni, itu satu kesalahan sebenarnya. Tapi kalau pakai pen biasa, memang dia akan nampak lah ruang tu. Tak kisahlah. Tapi kalau betul-betul tak akan nampak ni, dia akan kecil. Sebab tu kita nak tahu kepala ain ni, kalau dia bersambung, besar tak besar, tengok pada pen dia. Besar mana, dia akan buat besar tu. Kalau macam guna pen khat ni,
Kalau pen yang biasa ni dia akan size macam ni, tapi kalau guna pen yang masih tebal dia boleh besarkan lagi. Dia akan size dia lebih dia akan nampak lebih besar pada sini. Kalau nak buat besar ni dia kena pakai pen yang mata dia lebih tebal macam tu baru dapat buat. Okey. Huruf kha rikaah. Nampak sini tadi dia nampak tajam tumpul, di sini tumpul, bawah tumpul, atas tajam, atas tumpul semula. Tapi kha rikaah dia akan tajam bawah berhenti, tajam ke atas, tajam ke kanan. Terus turun. Ini bentuk yang ustaz nak tunjukkan besar ni, cara perjalanan 1 2 3 4. Okey. Kalau kita guna pen kha dia tak nampak sangatlah sebab dia tumpul juga. Dah buat kurang lah. Ini bentuk dia. Kalau guna pen kha nampak dia bentuk tiga segi tu. Untuk sulus berbeza dengan khat nasah. Sebab di sini dia tajam kiri, tapi khat sulus dia akan tajam kiri, tajam kanan, turun ke bawah. Okey, ini yang hujung. Dan dia nampak, ruang ni dia nampak sebab tu dia besar. Kepala dia lebih besar pada nasah. Kalau nasah besar ni, ruqaah akan besar ni. Ni ruqaah akan besar ni. Nampak beza dia. Sebab apa? Sebab dia boleh nampak ruang dalam ni. Itu untuk perbezaan khat sulus. Dan khat sulus juga di hujung dia boleh sambung macam bentuk pangkal. Dia boleh sambung macam ni. Dia mari dari bawah dan huruf di hujung ni dia boleh buat huruf ain macam biasa saja tanpa buat bentuk macam ni. Itu sulus. Boleh buat juga macam ni. Okey? Baik. Ain, ghain, nga sama saja. Kita pergi ke fa. Fa, qaf. Fa dengan qaf. Okey, fa dengan qaf untuk khat nasah. Satu dia tajam di atas dan dia pusing. Okey, tajam sini, pusing sini. Fa. Qaf pun sama. Tapi qaf dia akan turun ke bawah. Qaf dia akan turun ke bawah. Kita dapatkan qaf. Untuk fa ini di hujung. Kalau di tengah sama juga. Tajam atas, tajam. Okey. Tajam berat ke kanan sikit. Dia bukan bulat macam ni ya. Ni bulat. Beza, tengok dia beza betul-betul. Dia bukan bulat, dia sebenarnya dia macam tumpul, tajam. Tumpul sikit. Okey, dah. Untuk kha rikaah, tapi yang satu lagi yang sini kita nampaklah ruang dalam dia kita nampak. Ni nampak ruang. Untuk kha rikaah, kalau dia di tengah kita nampak, kalau di hujung kita tak nampak. Sama macam tunggal. Kalau tunggal kita tak nampak. Huruf qaf. Ni huruf qaf kita nampak, tak nampak dia punya ruang dalam dia tu. Kalau dia di tengah dia nampak. Dia akan bulat kita nampak ruang. Tapi dia mari hujung kita terus tak nampak semula. Nampak beza dia. Okey. Fa pun sama. Nampak. Tapi di hujung dia tak nampak dia. Tak pasti ya. Nampak tak nampak? Okey, tak apa. Yang ni tak abaikan. Tapi untuk qaf memang dia tak nampak. Untuk sulus sama, lebih kurang tak sama sebenarnya tapi lebih kurang. Qaf dan huruf qaf dia. Okey, dia lebih kurang macam huruf waw tapi dia ada beza dia sikitlah, ada beza dia lebih besar lagi. Qaf. Okey. Qaf, kaf pula kaf. Saya cuba cepatkan sikit Kaf kalau bersambung. Okey, ini ambil kaf dan tanduk dia. Itu saja. Untuk rikaah. Okey, naik ke atas. Untuk kha rikaah, dia kaf dia bentuk macam ni. Dia kalau di tengah saja kita akan nampak kaf macam ni. Kita akan nampak kaf bentuk macam ni. Huruf kaf satu lagi, kalau kita tulis di awal, huruf kaf antara huruf yang ramai orang tulis salah. Sebab apa? Kalau dia tulis huruf kaf, dia akan mula tanduk. Ni Ustaz panggil tanduk. Tanduk. Ramai yang tulis tanduk, kemudian tulis huruf. Kesesatan. Contoh, kesesatan. Nampak?
ini yang dia letak nombor 1 permulaan. Dia akan mula yang pertama sekali. Sebenarnya ini tanduk ni kita kena tulis yang terakhir sekali. Kita dah terbalik dah kaedah. Nah, kalau kita tulis kesesatan, kita akan buat dia punya bentuk bawah dia. Kaf, sin, 1, 2, yang ketiga panjang. Sin, 1, 2, 3. Kemudian ta, nun. Baru ini yang last sekali ni. Yang ni last sekali sebenarnya. Tapi kita dah salah kaedah. Ramai, bukan murid-murid ustaz saja, ramai yang ustaz tengok. Yang mula dekat sini kita mula sana, sebenarnya dia salah. Sebenarnya dia adalah yang terakhir sekali. Sama juga khat mana-mana. Kalau kesesatan dalam rikaah, kaf terus sin. Sin. Okey. Ta, nun. Baru buat dia punya tanduk dia. Huruf ta. Okey, nampak tak? Ini last sekali huruf kaf. Sama juga sulus. Sulus, satu kesesatan, baru dia buat tanduk last sekali. Tanduk dia beza sikit, tanduk dia ada seni comel sikit. Okey, itu untuk kaf. Kaf, lam, huruf lam. Ustaz nak tulis lam alif. Lam alif yang nampak beza. Lam yang lain tu beza dia tak nampak sangat. Lam alif. Untuk nasah, kalau lam alif tu untuk kita nak tulis salam. Ini, okey, ni lam alif dia. Lam alif. Dia naik sikit atas, terus turun bawah. Salam. Untuk rikaah salam, sin. Okey, nampak sin kita nampak beza dia. Naik ke atas ni, dia tak turun semula sini. Dia tak turun sini semula. Dia terus keluar. Daripada atas ni dah keluar dah. Alif dia kecil kat sini. Okey? Mim. Kalau mim, mim kita jumpa. Salam. Untuk khat sulus pula, dia punya lam, kita tak nampak sangat pada lam, kita akan nampak perbezaan pada alif. Kalau dekat sini, alif dia ke sini. Nampak? Ke sini. Nampak bentuk dia lebay kat sini. Tapi untuk sulus, dia akan ada dia punya 3 segi yang saya cakap tu. Baru turun alif. Okey? Salam. Lam alif, lam, mim. Kita pergi ke mim. Okey, mim kita tunjuk kat sini terus. Mim, ni mim. Yang ekor ke bawah. Kalau besar kan sini. Turun ke bawah tajam, naik ke atas, turun ke bawah. Beza dengan rakaah dia ke sini. Dia ke sini. Yang sini dia ke sana. Untuk sulus dia ke sini, untuk nasah ke sini, tapi untuk rakaah dia ke sini. Nampak? Tapi untuk sulus dia tak ada macam tu, dia menghala ke sini saja. Dia mim dia tu ekor buta macam tu. Dan ada juga yang ekor dia macam ni. Tapi ekor dia lebih panjang pada nasah. Nasah dia ada juga. Dia ada mim macam tu. Tapi ekor dia pendek berbanding dengan sulus. Baik. Lam, mim, nun. Nun bagi nasah bila sambung nun dan nun. Okey. Tapi untuk rikaah nun titik dia ada dua cara. Sama ada masuk ke dalam, masuk ke dalam ni kita akan nampak dia punya titik dia, ataupun dia keluar. Okey, semula. Dia keluar. Ini penyambung dan dia punya titik dia keluar. Ini titik nun. Okey. Untuk sulus nun lebih kurang nasah, tapi dia lebih panjang ke bawah sikit dia punya ekor dia tu. Kalau pakai khat dia akan kira ni dia titik berapa atas ke bawah, bawah ke berapa. Tapi ustaz tak main tu, ustaz memang tak reti, surrender terus. Nun, waw, ha. Waw, ha. Okey, waw untuk nasah bila sambung. Okey. Dia mengalir ke kiri. Itu je. Untuk rakaah, waw dia penyambung dia tak nampak bulat. Dia punya bulat tak nampak. Tapi dia nampak naik sikit.
Kalau kurang nampak naik, dia akan jadi ra. Dia akan naik sikit. Itu waw. Tapi untuk khat sulus, waw sama ada pergi panjang ke bawah ataupun dia turun, dia boleh naik semula. Ini waw untuk sulus, berbeza sikit ya. Kalau waw nasah, dia akan menghala ke kiri saja. Dia punya tajamnya ke kiri. Ha. Huruf ha untuk nasah. Okey, ha kalau dipangkal. Kalau tunggal, ha macam ni, tunggal. Tapi kalau dipangkal, ni ha pangkal. Ha di tengah, dia akan turun ke bawah. Okey, sekejap. Pastikan sebelum turun tu, dia akan turun ke sini dulu. Dia akan turun ke bawah, naik ke atas. Ini ramai yang buat salah. Untuk di hujung, turun. Dan sebelum santum tu, dia akan naik sikit. Macam tu. Okey, ini ha. Tapi khat rikaah dia turun macam tu. Dan naik. Kalau naik ni, dia ada dua cara. Satu, dia boleh naik macam ni. Ataupun, dia boleh naik macam tu. Dua cara. Kalau ini contoh macam nak sambung huruf ya ke, ataupun nak sambung dengan huruf mim, huruf jim, dia boleh naik. Bentuk dia cara naik macam tu, supaya dia akan jatuh daripada atas. Kalau yang sambung daripada bawah, dia akan naik macam ni lah, sambung dengan ba contohnya. Untuk nasah, ada juga bentuk dia kita akan nampak lebih kurang macam ni, tapi dia punya turun dia, ini kalau kita tengok betul-betul dia menghala ke sini. Tapi untuk khat nasah, dia akan menghala ke sini. Nampak beza? Ini panah sini, ini panah ke sana. Baru dia naik. Baru dia naik atas. Okey, itu beza dia. Untuk khat sulus lebih kurang, tapi bawah dia lebih buju. Atas dia lebih tajam berbanding dengan khat nasah. Khat nasah dia lebih besar sikitlah. Atas dia sama. Okey, itu perbezaan dia yang Ustaz nampak. Ha. Okey, lagi lam alif dah tadi. Wow, ya. Huruf ya lah sekali ya. Huruf ya. Bila kita sambung, huruf ya pun salah satu huruf yang Ustaz selalu potong markah. Contoh kita je perkataan beli. Ba, lam, terus ya. Huruf ya asal macam ni. Bila dia bersambung, ni kepala dia ni hilang. Kepala dia hilang, dia terus macam ni. Okey. Tapi masalahnya Ustaz selalu jumpa, tak kira perkataan apa pun, bila dia eja huruf ya di hujung, contoh beli, dia akan tulis macam ni, ba. Bila sambung ya, dia akan naik semula. Dia akan seolah-olah buat huruf ya semula. Ini yang satu kesalahan yang Ustaz akan potong markah dia. Ustaz akan bulat macam ni. Kesalahan yang berlaku, menambah gigi di sini. Sebab bila bersambung, kepala dia dah hilang. Contoh kita nak eja li, lam ya li saja. Lam, ni lam, terus ya. Ni ya, ni bahagian kepala ni dah tak ada lah. Bahagian ni ke sini tak ada lah. Dia nampak ti, ta ya ti, ta, terus ya. Nampak? Dia terus ambil sini je. Huruf ya ni kepala dia dah tak ada. Sebab dia bersambung. Kalau tak sambung tak ada masalah. Satu lagi ya, kalau duduk di depan. Kalau ya, huruf ya tunggal, huruf ya bila duduk depan, jangan buat kepala dia macam tu lah. Ya, alif. Ini memang berat lah. Kalau buat macam ni memang berat sangat lah. Ya, kalau sambung alif dah tak ada lah. Dia hilang, bentuk dia dah berubah terus. Jadi macam huruf ba. Ini ya. Okey? Yang tak faham lah, yang tak tahu lah itu. Untuk rekaah, ya dia akan sambung daripada atas. Contohnya kita nak jeti. Ini huruf ta. Ni huruf ya. Huruf ya dia akan ke situ. Dia menghala ke sana. Ada juga ya yang ke sini. Ada macam ti. Ada juga. Dan ada yang ni lebih kita nampak lebih jelas. Untuk sulus lebih kurang macam huruf nasah ya. Okey. Untuk sulus ni Ustaz tak berapa nak mahir sikit. Ustaz boleh nampak, boleh buat macam ni saja. Ataupun sulus pun Ustaz pernah nampak ada bentuk yang macam ni juga. Lebih kurang bentuk macam rikah itu. Okey, habis di situ. Ustaz rasa
Banyaklah Ustaz yang kongsikan huruf-huruf yang bersambung berkaitan dengan kaedah perbezaan antara khat nasah, rakaah dan sulus, khasnya untuk pelajar-pelajar yang akan mengambil peperiksaan UPKK pada tahun ini. Darjah 5 dan darjah 6 difahamkan darjah 5 dan darjah 6 sekaligus akan dapat. Jadi dapat belajar dan tengok perbezaan ni, dan guru-guru yang mana tuan-tuan boleh kongsikan, jadikan sebagai PDPR mingguan pada pelajar-pelajar yang ada ramai cikgu yang kurang kemahiran. Ustaz ada kemahiran tapi tak banyak. Yang ni sahaja Ustaz boleh kongsikan. Nak buat cantik-cantik lagi memang Ustaz tak erti. Yang tu bukan Ustaz punya bidang. Ustaz boleh kongsi yang macam ni saja. Dapat buat macam ni pun, dapat tahu macam ni pun dah kira terbaik dah ilmu berkaitan dengan khat, nasah, rikaah dan juga sulus. Itu dah cukup baik dah. Okey, biasa sampai dekat tu saja untuk hari ni. Share dengan kawan-kawan. Jangan lupa like, komen ada masalah, komen kalau nak tahu pasal apa-apa lagi. Dan juga subscribe. Macam awal tadi Ustaz cakap. Okey. Sekian sahaja, semoga bermanfaat untuk semua. Sekian, assalamualaikum.